Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Saya jemput Yang Berhormat Bachok. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bachok untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar Belanjawan 2024. Terlebih dahulu dalam kesempatan ini, Bachok ingin merakamkan solidariti seluruh warga Bachok, tidak kira tua muda kaya miskin, terhadap perjuangan warga Palestin khususnya di wilayah Gaza yang terkepung. Perjuangan menuntut kemerdekaan, perjuangan menentang penindasan, pembunuhan dan penyisihan, serta perjuangan menuntut hak untuk hidup di tanah air sendiri. Meskipun berjauhan dari sudut jarak dan senggang waktu, kami di Bachok khususnya dan Malaysia amnya sentiasa mengikuti perkembangan kalian setiap minit dan jam. Malah tidak putus-putus mengirimkan doa, solat hajat, kunut nazilah juga sumbangan wang ringgit. Di samping penerangan dan kesedaran kepada anak-anak kami tentang kemuliaan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa serta kehebatan perjuangan kalian yang didasari dengan keimanan dan pengorbanan yang tinggi. Kepada saudara-saudara kita di Palestin, jangan berputus asa menentang kezaliman. Setiap kezaliman pasti akan dikalahkan, setiap penindasan pasti akan ditewaskan, setiap kepungan pasti akan dirobohkan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kalian bagi mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah, insya-Allah. Dalam hal ini, Puan Yang Pertua, Bachok menyeru kita di Malaysia menginsafi nasib yang menimpa saudara-saudara kita di Palestin, serta perjuangan panjang mereka menentang kezaliman, penindasan dan penyisihan, supaya kita kekal mendukung prinsip keadilan, kesaksamaan dan kemerdekaan yang wajar dipelihara dan dinikmati oleh setiap anak watan. Puan Yang di-Pertua, di samping nilai keadilan yang perlu diterapkan dalam sesebuah belanjawan, Bachok ingin menarik perhatian terhadap nilai keseimbangan yang perlu dicari, dirundingi dan diletakkan pada kedudukan yang teliti, khususnya berhubung dengan sumber hasil, agihan perbelanjaan serta komitmen hutang dan pinjaman. Meletakkan nilai keseimbangan ini adalah ukuran kejayaan sebuah belanjawan bagi mengimbangi kehendak dan keperluan semua pihak, terutamanya kerajaan, rakyat, peniaga dan majikan. Sebagai contoh, ada masanya belanjawan ini selesa bagi kerajaan, misalnya naikkan cukai, tetapi sulit bagi rakyat, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Muar sebentar tadi. Ada masanya belanjawan itu selesa bagi rakyat, misalnya naikkan subsidi, tetapi sulit pula kepada pihak kerajaan, disebut oleh Yang Berhormat Titiwangsa. Malah ada masanya belanjawan itu selesa bagi kerajaan dan rakyat, misalnya gaji minima, tetapi sulit kepada peniaga dan majikan. Persoalannya, bagaimana untuk mencapai keseimbangan dalam belanjawan? Bachok berpandangan keseimbangan dapat dicapai apabila jurang yang semakin melebar dalam negara, iaitu jurang ekonomi, jurang sosial, jurang digital dan jurang wilayah dapat dirapatkan atau dikurangkan, dan ini akan menjadi fokus kepada perbahasan Bachok hari ini. Bagi merapatkan jurang ekonomi yang ada dalam negara, kerancakan ekonomi domestik, pendapatan boleh guna perlu diutamakan. Margin keuntungan peniaga perlu ditingkatkan supaya mereka mampu membayar gaji yang lebih tinggi dan masih mendapat keuntungan. Bak kata pepatah, ada padi semua jadi, ada beras semua deras. Dengan gaji yang lebih dan keuntungan yang bertambah, mereka akan mempunyai kuasa membeli dalam negeri yang lebih tinggi, maka permintaan akan meningkat. Kitaran ekonomi yang sihat ini perlu diteruskan. Umpamanya kerajaan menawarkan kontraktor belanja wang, beli barang, beli simen, maka orang lain akan beruntung dan akhirnya keuntungan itu akan dirasai oleh peringkat pekerja dan akan dibelanjakan untuk membeli contohnya nasi lemak, pisang goreng dan sebagainya. Apabila air pasang, semua sampan akan turut naik ke paras yang lebih tinggi. Begitulah pengamatan Bachok. Puan Yang di-Pertua, disiplin fiskal. Kita sedia maklum belanjawan 2024 ini memperuntukkan 393.8 bilion, hampir 1/5 daripada unjuran KDNK tahun hadapan. Daripada jumlah ini, OE-nya 77%. Jika dibandingkan perbelanjaan mengurus, OE dengan jumlah hasil hampir mencecah 98.7%. Maknanya RM1 kita dapat, kerajaan dapat hasil, hampir RM1 dibelanjakan untuk belanja mengurus. Inilah bagi saya, bagi Bachok, keseriusan kerajaan terhadap pengurusan kewangan ini amat dituntut, dan Bachok mengulangi gesaan ketika membahaskan RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal tempoh hari berkenaan dengan keadilan cukai, penjimatan savings yang dijangka diperolehi daripada pelaksanaan program subsidi bersasar ini. Rakyat berhak tahu ke mana
penjibatan ini akan disalurkan demi kemaslahatan rakyat dan yang penting ialah prioriti keutamaan perbelanjaan supaya yang dahulu didahulukan dan apakah mekanisme kerajaan bagi memastikan projek yang dilaksanakan itu mempunyai impak yang tinggi dan kesan pengganda kepada ekonomi, khususnya sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi. Poin yang dipertua berbalik kepada contoh nasi lemak dan pisang goreng tadi, saya mengajak kita menyusuri ekosistem ekonomi jalanan, iaitu suatu pasaran ekonomi tidak formal dalam kalangan peniaga kecil yang berniaga di tepi jalan, warung dan pasar malam. Kita akan menyedari kepayahan yang dihadapi segmen ini serta potensi besar yang tersingkap di sebaliknya. Segmen ini sangat terdedah kepada kehilangan punca pendapatan, kerugian perniagaan, kesempitan hutang di samping terdedah kepada perubahan cuaca yang tidak menentu. Ini kerana sifatnya yang sangat rapuh. Namun jika diurus dengan baik, kluster ekonomi jalanan ini boleh menghasilkan impak yang sangat positif kepada ekonomi tempatan dengan izin reach the bottom. Justru potensi besar ekonomi jalanan perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Di sinilah peranan Kementerian Usahawan dan KPKT di samping agensi lembaga zakat supaya aspek penyediaan tapak, bantuan keuangan, bimbingan perniagaan dan pengawalan yang bersifat memperkasakan terus dipergiatkan. Dalam aspek ini, Bacok dan Kelantan khususnya sangat mengharapkan penerusan bantuan kepada usahawan PMKS khususnya dalam kalangan usahawan belia, usahawan tani dan usahawan wanita. Poin yang dipertua pembangunan luar bandar. Dalam laporan tinjauan ekonomi 2024, digariskan 4 teras yang perlu diambil bagi memerangi isu ketidaksamaan, iaitu menangani kos hidup, pembangunan wilayah yang seimbang, sistem pelindungan sosial dan infrastruktur yang berkualiti. Bacok ingin menarik perhatian terhadap penyediaan infrastruktur berkualiti yang merupakan asas kepada aktiviti ekonomi yang seimbang di antara bandar dan luar bandar. Malah Bacok ingin mengucapkan terima kasih atas peruntukan yang turut dinyatakan dimasukkan di arah Bacok di dalamnya berjumlah 1.63 bilion untuk menaik taraf jalan di kampung dan desa. Saya melihat senarai projek yang dimasukkan dalam Rolling Plan RMK12 diharapkan bukan sahaja di Bacok, malah di daerah-daerah luar bandar yang lain. Biarlah projeknya berjalan dengan lancar tanpa sebarang kelewatan. Kerana sebarang kelewatan bukan sahaja boleh menyebabkan kenaikan kos, malah turut menyulitkan rakyat. Kualiti jalan kampung dan desa amat penting. Bukan sahaja di bandar, di kampung-kampung macam saya di Bacok ini, di Pantai Irama, Jelawat dan Tawang, kerana dapat meningkatkan hubungan aktiviti pertanian, perikanan, produk desa kepada pasaran yang lebih meluas dengan lebih cepat. Kecil tapak tangan pelosok Bacok kami tadahkan. Poin yang pertua, satu perkara lagi tentang luar bandar ini ialah akses perkhidmatan perbankan. Saya tertarik apabila terbaca laporan berita sempena pilihan raya kecil Pelangai tempoh hari. Antara perkara yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Bagan Datuk dan calon BN yang bertanding ialah untuk mewujudkan sebuah bank komersial di Pelangai. Bagi kita yang berada di bandar atau pinggir bandar, mungkin hairan apabila janji ini diutarakan. Maklumlah, bank dan mesin ATM ini amat mudah untuk kita dapatkan. Di kawasan rumah, di pejabat, malah di sistem minyak, tak ada masalah. Tapi bagi penduduk di kawasan luar bandar, negeri Semenanjung, Sabah dan Sarawak, perkhidmatan ini masih sukar untuk didapatkan. Bacok sebagai contoh, dahulu ketika industri tembakau amat rancak, semasa saya kecil sudah ada cawangan Maybank di samping bank-bank komuniti seperti BSN, Bank Pertanian, Bank Rakyat dan Tabung Haji. Namun setelah industri tembakau tidak lagi diteruskan di Bacok, kitaran tunai dan dalam kalangan penduduk jatuh, maka bank komersial menamatkan operasinya. Ini pasti ada penilaian untung rugi di situ. Bacok. Cuma persoalannya, Tabung Haji sikit. sila. Minta pandangan Bacok. Kalau ikut carian SSM 14 hari bulan 6, UGSB urus harta jemaah Sdn Bhd, syarikat yang diperbadankan di bawah Menteri Kewangan telah menerima transfer aset daripada tabung haji bernilai 10 bilion pada zaman pemerintahan PH 1.0 dengan alasan untuk memulihkan aset-aset tabung haji tersebut. Tetapi kalau ikut carian semasa, daripada 10 bilion, aset yang kononnya dipulihkan itu sudah tinggal 8.1 bilion. Kemudian Perdana Menteri mengumumkan pula untuk menghantar balik aset-aset tersebut. Jadi adakah ini salah satu perkara yang sangat merugikan kepada pendeposit tabung haji? Terima kasih kerana kalian cepat. Bagi saya inilah satu
flip-flop di pihak sebelah sana dan mohon pihak menteri menjawab persoalan yang ada hubung kait terhadap kepentingan aset dan pemilikan umat Islam di bawah institusi yang sangat penting iaitu tabung haji. Cuma persoalannya dalam aspek akses perkhidmatan perbankan di luar bandar ini, apakah peranan MOF, KKDW dan BNM, Bank Negara untuk memastikan penduduk di luar bandar mempunyai akses perbankan dan kewangan yang selamat. Jadi saya mohon perhatian pihak berwajib untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh supaya akses kepada perkhidmatan kewangan di luar bandar sama ada secara fizikal, cawangan banknya, mesin ATM-nya, mesin CDM-nya maupun digital dapat ditingkatkan. Poin yang dipertua, Pelan Induk Perindustrian Baharu. Bacuk telah meneliti dokumen NIMP 2023 yang merangkumi pelbagai matlamat dan Bacuk amat tertarik terhadap agenda untuk memperluaskan keterangkuman industri. Maka dalam aspek ini, Bacuk menyuruh supaya aktiviti industri dan pembukaan sektor ekonomi baharu perlu inklusif dan seimbang di antara bandar dan luar bandar, tidak berpusat di Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Johor sahaja. Perlu ada sasaran, penyaluran dan pemudah cara untuk menarik industri baru beroperasi di negeri-negeri Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Malah kalau boleh, saya minta perhatian di pihak MITI dan juga MAIDA, disediakan satu unit khusus ataupun seorang desk officer yang bertindak sebagai liaison kepada kami dengan izin kepada ahli-ahli parlimen. Jika ada pelabur dalam dan luar negara yang berminat ke negeri kami, boleh kami berhubung terus dengan pihak MITI atau MAIDA sekaligus dapat mengurangkan karenah birokrasi. Yang keduanya, pembudayaan industri. Jika dahulu di era 80-an, semua drama dan filem menggambarkan anak-anak muda ini kena berhijrah ke bandar. Belajar di bandar, bekerja di bandar, maka berlaku satu pembudayaan penghijrahan ke bandar. Maka perkara ini perlu diberikan perhatian dalam NIMP supaya ada hubungan dengan aspek sumber manusia, bukan sahaja dalam aspek pendidikan dan kemahiran, tetapi pembudayaan, yakni wujud satu budaya dalam masyarakat dan generasi muda untuk terlibat dan menunjukkan diri dalam bidang teknologi, sains, TVET dan industri kreatif secara lebih tinggi. Jago-jago tempatan yang berjaya dalam bidang ini perlu diangkat dan penyaluran minat serta bakat dalam bidang ini perlu dimulakan dari usia yang awal. Poin yang dipertua, penggunaan statistik. Bacuk merakamkan ucapan tahniah kepada pihak DOZEM, Jabatan Perangkaan Malaysia, kerana saya menyaksikan pembaharuan yang begitu banyak di pihak DOZEM untuk memasyarakatkan segala statistik yang ada kepada pihak awam, khususnya pelajar, penyelidik dan agensi di semua peringkat. Justru Bacuk syorkan peranan Jabatan Perangkaan ini diperkasakan, bukan sekadar untuk menghasilkan angka-angka ekonomi, tetapi dipeluaskan dalam bidang pendidikan, kesihatan, sains dan teknologi supaya benar-benar polisi dan program itu mempunyai impak berdasarkan keperluan dan unjuran di sebuah kawasan. Malah turut dicadangkan supaya kerajaan meletakkan satu syarat dalam setiap kelulusan projek dan program ada satu piagam statistik yang perlu dipatuhi agar setiap kertas cadangan yang diangkat adalah berdasarkan data dan kajian, bukan rekaan dan permintaan yang diada-adakan, tetapi benar-benar berdasarkan keperluan mengikut data dan kajian. Poin yang dipertua, bagi masa yang ada ni, saya ingin berkongsi nasihat Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Bohong di Dunia. Bahawa bohong itu boleh menumbangkan masyarakat. Dengan izin, saudagar yang berbohong hanya beruntung sedikit. Pedagang yang suka ingkar pada janji akan ditinggalkan pelanggannya. Majikan yang berbohong akan diboikot oleh pekerjanya. Guru yang berbohong akan ditinggalkan oleh muridnya. Hakim yang berbohong akan menyukarkan perbicaraannya. Tertuduh yang berdusta akan menyukarkan dirinya sendiri. Saksi yang berdusta lebih mengacaukan lagi. Keadilan tidak terlaksana. Orang yang tidak bersalah teraniaya. Orang yang bersalah terlepas daripada hukuman. Bangsa yang pembohong akan membawa seluruh negaranya tercoreng. Poin yang dipertua di hadapan kita, begitu banyak janji yang telah dilanggar. Seolah-olah menepati janji adalah luar biasa dan memungkiri janji menjadi lumrah yang biasa. Janji manifesto tak disebut lagi. Perjanjian royalti petroleum pada negeri janganlah dipandang sepi. Malah hadapan kita begitu banyak garis merah yang telah dilanggar, seolah-olah berpegang pada prinsip adalah luar biasa dan menggadai prinsip menjadi
lumrah biasa. Saya memberikan pujian kepada MUA di atas keberanian berpegang kepada prinsip. Semoga kita terselamat daripada melakukan kezaliman politik dan ekonomi, malah turut terselamat daripada tergolong sebagai penyokong kepada kezaliman. Firman Allah yang terakhir, Puan Speaker, yang maksudnya, jangan sesekali kamu cenderung menyokong orang yang zalim. Kelak kamu akan dibakar oleh api neraka. Pada ketika itu kamu tidak akan dapati selain Allah sebagai penyelamat dan kamu juga tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Surah Hud ayat 113. Puan Yang Dipertua, semoga Belanjawan 2024 memberikan perhatian kepada jurang-jurang ketidaksamaan yang telah Bacuk gariskan hari ini. Terima kasih, Puan Yang Dipertua.